Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kami daripada markas Al-Qarahdari insyaallah sebagai permulaan kami khidmat kepada masyarakat akan membicarakan fiqh al-qadaya at-tibbiyah al-mu'asirah. Jadi kita hari ini insya-Allah dalam masa yang ringkas lah, saya nak iklankan insya-Allah ada di sana pengajian online bersama dengan Al-Qarahdari, pengajian yang khusus bersama saya dan juga Ustaz Faizul Azmi yang akan mengajar dalam bidang akidah, dan kita telah rilis supaya kita mampu melakukan pengajian yang lebih khusus, pengajian yang intensif dalam masa kita berkurung di rumah ni, COVID-19. Jadi kami di Markas Al-Mizan memang kita ada perancangan ulum syara'iyah untuk jadikan kursus khusus, tadi tak mampu kita buat sebab ialah keadaan yang sangat menyukarkan dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita. Jadi kita buat perkara ini supaya kita tidak mampu buat yang lebih baik, kita buat cara yang sedia. Tapi saya rasa ini lebih baik pada waktu sekarang ni. Kita boleh belajar secara musyafahah bergambar ini, dan kita boleh tanya soalan melalui komen di sini. Jadi kita mulakan insya-Allah. Saya bersedia. Baik, saya gunakan buku Qadaya Tibbiyah Syekh Al-Qarahdari kerana di waktu sekarang ni memanglah medik mendapat perhatian lebih. So kita bicarakan dengan insya-Allah secara ringkas, dan penulisnya adalah Al-Imam Ali Al-Qarahdari hafizahullah. Semua yang kenal dia adalah imam yang besar dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam fiqh, khususnya dalam fiqh muamalat dan juga bunuk. So kita akan membahaskan dengan kita katakan ringkas, dan kita buka soalan kepada hadirin hadirat untuk memahami dengan baik. Taib. Medik seperti mana yang didefinisikan oleh Ibn Khaldun, dia merupakan jenis rawatan yang mengubat manusia, dan ia merupakan satu ilmu yang disyariatkan oleh Islam. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak ada ilmu yang lebih mulia selepas ilmu syariah seperti mana ilmu perubatan. Jadi di sini begitu penting kita membicarakan ilmu perubatan ini dengan tuntas, dengan baik. Dan kebanyakan ilmu perubatan ini adalah ilmu semasa yang berhajat kepada penyelesaian secara syarak yang bersandarkan kepada ijtihad dan istinbat daripada nas. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat menarik. Buku ni dia membicarakan tentang definisi cara bagaimana untuk mengeluarkan ahkam-ahkam sebagai muqaddimah istinbat dalam qadaya mu'asirah, khusus dalam bidang perubatan. Sudah tentu dia mempunyai syarat-syaratnya, 10 syarat, dan seterusnya perbincangan yang melibatkan yang pertama hubungan medik dengan syariah. Kemudian kita membicarakan tentang medik di zaman Rasulullah, di zaman Islam. Kemudian dia
berkenaan dengan ilmu-ilmu yang diharamkan dalam Islam. Kemudian berdoa dengan ayat Quran, jampi. Kemudian isu ilmu anatomi, juga postmortem. Kemudian berkaitan dengan ilmu pencegahan daripada penyakit-penyakit yang berjangkit, iaitu topik yang saya akan bincangkan nanti insya-Allah. Kemudian al-hajaru as-sihhi, kuarantin sekarang ni, daripada apa pandangan Islam terhadap al-hajaru as-sihhi, iaitu kuarantin mengikut pandangan Islam. Kemudian penyakit-penyakit yang bahaya di zaman sekarang ni yang berjangkit. Kemudian hukum merawat, ya. Kemudian istihala, berlaku transformation, najis kepada bersih. Kemudian juga istihlak. Kemudian hukum berkenaan dengan fasl tibbi, kita buat cek sebelum perkahwinan. Kemudiannya kita akan membicarakan rawatan genetik. Begitu juga dengan DNA. Kemudian klon yang berkaitan dengan ijhad, abortion. Kemudian tanzimun nasal. Kemudian bank susu. Kemudian kematian. Kemudian yang hukum mengambil manfaat daripada anggota badan. Kemudian isu tasyrih, melihat aurat, hukum kosmetik, memilih janin dan penasaban. Hampir dekat 20 jugalah, belasan-belasan yang perlu kita pelajari. Baik, kita kembali kepada perbincangan awal tadi untuk membicarakan qadaya mu'asirah. Sudah tentu dia mempunyai syarat-syaratnya, iaitu mesti mengetahui ilmu tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma', menguasai usul fiqh, ya, kemudian mengetahui idrakul waqi'. Itu asas yang penting untuk kita menjawab persoalan-persoalan moden. Asas dalam ijtihad selain daripada ilmu ialah idrakul waqi', iaitu mengenal realiti. Sama ada bersifat tabiat, sama ada bersifat budaya, sama ada bersifat lughah, sama ada bersifat mahsus, sama ada bersifat disebut sebagai akal, qadiyah akliyah. Jadi sebagai seorang mufti, seorang mujtahid, seorang bahith, seorang faqih, sudah tentu mereka dituntut menguasai al-waqi' yang terdiri pada 5 alam. Alamul ashkhas, manusia; alam azman, zaman; alamul asya, benda-benda; alamul rumus, terminologi; alamul nuzum, sistem-sistem; alamul ahdath, dan kes-kes yang berlaku. So bila kita nak mengkaji satu perkara, sudah tentu kita mesti mengkaji dalam bentuk yang bersesuaian dengan kita katakan kes yang berlaku. Ya, bagi sebagai munasabah, ada tanasub di sana. So tidak boleh kita mengkaji satu isu itu dalam keadaan kita ba'id, jauh daripada kefahaman terhadap zaman tersebut. Dan ini menuntut kepada continuous education. Kita maksudnya terus belajar, terus membaca, terus mengkaji untuk berkhidmat kepada masyarakat, khidmatul ummah wa hadzal watan, dan negara ini dan ummah kakulliha. Baik, medik adalah merupakan warisan nubuah, tetapi dia tidak bersifat kita katakan wahyu. Kalau medik bersifat wahyu, dia akan menyukarkan perubahan, fleksibel, ya, anjal, yang kita akan sentiasa berubah rawatan kita, pendekatan kita. Dahulu tak ada vaksin, sekarang ada vaksin. Ya, sampai sekarang kita melihat apabila berlakunya COVID-19 ini betapa pentingnya vaksin, ya. Kerana tidak ada ketahanan diri yang boleh melawan virus ini, virus yang tidak hidup. Dia hidup di tempat-tempat yang cair, ya. Dan dia sebenarnya tidak kuat, cuma badan kita yang lemah. So bertebaran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penyakit ini dari segi akidahnya dia tidak berjangkit melainkan dengan izin Allah. Dia sudah
asbab qanun duniawi dia bergerak dan dia mempunyai keupayaan untuk berjangkit dengan asbab-asbab yang disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara benda yang perlu kita fahami, bahawa kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan sunnah tibbiyah itu bukan daripada wahyu, dia merupakan tajribah, yang merupakan eksperimen yang dilakukan oleh orang Arab, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ataupun dipraktikkan oleh Nabi secara awal, kemudian ia menerima untuk berubah. Kerana wahyu yang menyuruh kita supaya melakukan eksperimen di dalam benda sains dan juga teknologi. Dalam kitab Syekhna Al-Qaradawi Hafizullah, As-Sunnatu Masdarun lil Ma'rifah wal Hadarah, menerangkan kaedah ini bahawa kita katakan hadarah ini ataupun medik ini terbina di atas eksperimen, ya. Dan ini bertepatan dengan konsep Islam yang membicarakan tentang maqasid suku dan seumpama dengan dia, bila Nabi tidak banyak membicarakan tentang medik secara khusus, hanyalah mempraktikkan apa yang ada di zaman Nabi. Ini membuka ruang kepada kita untuk berijtihad dalam bidang duniawi yang qaim, yang berdiri di atas al-ibda', kreativiti, bukan yang berdiri di atas jumud. So ini yang menjadikan Islam lebih maju ke hadapan, mampu berinteraksi dengan zaman, memenuhi tuntutan zaman, yang menjadikan kita lebih berkesan kepada masyarakat dan sebagainya kita. Ya, saya cuba mengambil satu tajuk, ya, tentang masalah penyakit berjangkit, ya, yang dibicarakan oleh Syekhuna Al-Imam Ali Al-Qaradawi Hafizahullah. Sebelum itu saya terangkan dahulu maqasid perubatan dalam Islam. Yang pertama, maqasid dia. Sekejap, tengok video sekejap. Muka surat 98. Ya, ada orang bertanya tentang syahid dunia akhirat. Ya, syahid dunia ni dia mati macam mati perang lah, tapi dia tidak ikhlas. Itu salah satu hal lah. Zahirnya kita tidak mandi dan tidak semayangkan, kita tanam saja. Tapi di akhirat Tuhan hisab dia sebagai orang yang riak dan berdosa. Adapun akhirat dia mati benda-benda yang tidak melibatkan peperangan, seperti ta'un, sakit perut, dan mendapat ujrah, pahala, ajrun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pengurusan jenazah seperti mayat biasa. Okey, yumkinu takhlisu maqasid syariah fi tib fi ma yati. Maqasid syariah dalam tib perubatan ada berapa? Lebih kurang 5. Yang pertama, al-hifadhu 'ala an-nafsi wal badan wal a'dha' bi'tibariha min ad-daruriyat. Ini penting. Menjaga nyawa, badan, anggota badan dengan menganggap dia adalah merupakan benda yang basic dan asas. Minad daruriyat. Dan ini yang perlu kita jaga. Jaga buah pinggang kita, jantung kita, apa lagi yang kita boleh jaga. Sudah tentu syariat mengarahkan kita melakukan atau meninggalkan perkara yang boleh memudaratkan anggota badan kita. Yang kedua, daf'u al-adrar wa kullu ma huwa dararun aw khabithun. Menolak segala benda-benda yang memudaratkan atau benda yang kotor, yang boleh menyebabkan kita katakan berlakunya masalah dalam anggota badan kita dan seumpama dengan dia.
Sebab itu Rasulullah datang ini adalah untuk wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan benda yang elok, dan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan semua benda-benda yang tidak baik yang ditolak oleh akal dan juga yang ditolak oleh fitrah kita. Kemudian itu yang kedua, boleh salin yang kedua. Yang ketiga, al-hifadhu ala sihhah, menjaga kesihatan, wal amru bitadawi, dan menyuruh kita supaya melakukan rawatan. Sebagai orang, mereka bertawakal, bertawakal tak nak merawat. Ini bercanggah dengan maqasid syariat. Kerana bila kita menyuruh untuk kita melakukan rawatan dan menyuruh untuk menjaga anggota badan, sudah tentu perlu di sana perkara-perkara sedemikian rupa. Iaitu hospital, doktor, universiti perubatan, buku, training, semua benda yang melibatkan tentang penjagaan nyawa sudah tentu dimasyru'kan walaupun tidak dinaskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian yang keempat ialah tamkinul insan min tahqiqi risalat istikhlaf. Itu dengan kesihatan ini mampu kita melaksanakan tuntutan kita menjadi khalifah. Kalau kita sakit, bagaimana kita nak menyumbang? Bagaimana kita nak serve orang? Bagaimana kita nak membina masyarakat yang kuat? Sebab itu, bila datang COVID-19 ini, terlintas dalam otak kita betapa pentingnya nyawa, kesihatan dan seumpama dengan dia. Sekarang ni negara kita menghadapi kekalutan, seluruh dunia menghadapi kerugian, seluruh dunia menghadapi kemelesetan ekonomi. Tanpa ada peperangan di sana, cukup dengan Allah mengutuskan tentera-tenteranya untuk kita muhasabah semula, untuk kita membina kehidupan yang lebih kemanusiawi, lebih kepada rahmah, lebih kepada perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan oleh manusia. So ini satu benda yang sangat penting. Maka anna maqasid asy-syari'ati fi istikhlafil insani taqtadi al-ilaja wat tadawiya hatta yatamakkana al-insanu min ada'i risalatihi fi hadhihi al-ardh. Maka maqasid syariat apabila membicarakan tentang khalifahan manusia ni di muka bumi ini, dia menuntut supaya manusia merawat, mengubat sehingga dia mampu untuk menunaikan risalah istikhlaf, pembangunan dan seumpama dengan dia, risalah ubudiyah dan risalah istikhlaf dan risalah tazkiyah. So semua perkara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, at-tadawiyah. Kemudian kita sambung sedikit tentang penyakit berjangkit dalam Islam. Penyakit berjangkit dalam Islam benda yang sangat penting ya. Dipelajari sebab disebabkan di sana mereka i'tiqad tak ada apa-apa, kita baca doa saja, tidak ada perlu faham doa satu perkara, penyakit berjangkit satu perkara. Siapa yang ada buku ini boleh tengok muka surat 165 ya. Al-amrad al-hajaru as-sihhi. سبق الإسلام كل التشريعات المعاصرة بوضع حجر الصحي في حالة وجود مرض معدٍ. Islam adalah agama yang pertama meletakkan kaedah kuarantin, kaedah kita duduk di rumah, stay at home, kaedah social distancing, ya. Yang mana haitsu warada fil ahadits sahihah, banyak hadis yang menunjukkan man'u dukhuli wal khuruji minal balad, larangan masuk atau keluar daripada negeri yang ditimpa ta'un, wabak alladhi waqa'a fi ta'unu haitsu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Bukhari, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar satu negara itu ditimpa ta'un, jangan masuk dan orang yang dalam itu jangan keluar, sebab dia akan membiak. Yang ini yang kita kena faham di sini, mizan al-akhdhu bil asbab.
Adapun yang hadis la adwa wa tiyarata fi Islam itu mizan aqidah. Jadi perlu diletakkan timbangan kedua-duanya. Walidhalika fajami' hajar as-sihhi sawa kana 'ammatan aw khassatan fa hiya masyru'atun. Sekarang kita berada dalam al-hajar as-sihhi 'ami yang bersifat umum, semua orang tidak terkecuali pemimpin bawah, raja, rakyat, semua kita menghadapi benda yang sama. Cuma saya tak tahulah, 2-3 hari saya tengok kita nak memerangi COVID ni, saya merasakan kita boleh menggunakan istilah yang bersifat merawat. Tentera-tentera yang diutuskan oleh Allah ini sebagai ujian kita, jadi kita minta kepada Allah supaya melembutkan hati-hati virus ini, supaya dia tidak mencengkam kita ini lemah. Antara negeri ke ustaz, semua tempat lah, tak kira. Sekarang kita satu Malaysia kena, jadi tak boleh keluar daripada Malaysia, ya. Bal qad takunu wajibatan, kadang-kadang menjadi wajib sama sekarang ni. Dia bahaya. Masih lagi orang berdegil nak berkumpul ramai-ramai. Nak berkumpul apa? Ramai-ramai. Juga negeri ya, dimasukkan sekarang ni, negeri-negeri pun tak boleh. Macam kita duduk, bukan negeri je, daerah pun tak boleh. Nak ziarah pun tak digalakkan. Muka surat 172. Muka surat 172. Muka surat 172. وإن اختراق الحجر الصحي يكون محرما إذا ترتب عليه ضرر بنفسه أو بغيره أو صدر بإقرار من الدولة. Sesungguhnya melanggari perintah berkurung ini atau karantin ini adalah haram apabila boleh menjadi kemudaratan kepada individu ataupun negara ataupun daulah, apatah lagi ia melanggar perintah pemerintah. Jadi ini di antara benda yang sangat penting untuk kita fahami secara ringkas, yang saya tak boleh panjang sangat. Ini saja dah berapa ceramah kita buat. Jadi apa nama dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita buka soalan lah. Saya nak iklan di sini, kita di markas Al-Qaradari ada pengajian khusus online, boleh daftar. Tak mahal mana, satu hari RM10 saja, ya, dikendalikan oleh Ustaz Muhammad bin Suhaimi. Kita ada pengajian di sana, fiqh, usul fiqh, kaedah fiqhiyah, kemudian fiqh wanita. Kalau pembantu biar kata dia nak mengaji sehari, cukup sehari. Ada yang ambil seminggu, boleh seminggu. Ada yang ambil sampai 14 hari bulan, ya boleh. So kita di markas Al-Qaradari memang kita dah mewujudkan pengajian ulum syar'iyah. Kita nak buat di tempat markas ataupun kita sewa dewan untuk ajar ulum syar'iyah untuk menjadi seorang pakar dalam syariah yang mampu mengeluarkan panduan fiqh yang sesuai di Malaysia ataupun sesuai di tempat seseorang. Tapi benda ni tak berlaku sebab COVID-19, kita tangguh dan kita buat di sini. Ya, kita mesti fikirlah macam mana kita nak berkhidmat, macam mana kita nak bergerak, macam mana kita nak survive. Itu di antara benda yang kita iklankan di sini. So, kita buka soalan lah dalam masa 5 minit untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya kepada saya. Jadi, mudah-mudahan kuliah ringkas ini boleh memahamkan kita tentang isu penyakit berjangkit, medik dalam Islam. Dan saya harap insya-Allah, ini pesan kepada semua sahabat-sahabat guru takmir, insya-Allah kita lepas raya insya-Allah, jika diizinkan Allah, kita sambung balik pengajian kita bersama guru takmir di seluruh utara. Dan kita mengharapkan insya-Allah sokongan daripada Datuk Seri Menteri, daripada pihak JAKIM, insya-Allah pengajian ini diteruskan untuk kita melatih dua ilmu penting kepada semua guru takmir. Kalau boleh kita bawa kepada seluruh Malaysia, iaitu fiqh medik dan juga fiqhul mizan. Yang apabila berlaku kes macam ni, kita tengok betapa pentingnya fiqh medik dan fiqhul mizan untuk kita membawa masyarakat ni lebih matang menghadapi problem dengan mizan syarak, dengan mizan ilmu, dengan mizan kajian, dengan mizan-mizan yang ditetapkan oleh syariat kita. Jadi ini satu benda yang sangat penting untuk kita sebarkan risalah ilmiah. Kita tak ada kepentingan apa, kita nak menyebarkan ilmu kepada semua orang,
كي يستفيدوا وينتفعوا. Jadi yang kita nak inginkan. Jadi kita buka soalan sedikit dalam masa 5 minit. Kalau ada, kalau tak ada kita tutup insya-Allah. Boleh dapatkan di ni ya, Facebook Ilqardari, segala maklumat dan seumpama dengan dia. Ya, silakan. Silakan. Kalau tak ada soalan apa, insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah pada esok hari di pengajian khusus saya online. Bagi siapa yang berminat, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.